salam sejahtera. Pernahkah pelajar-pelajar berfikir mengapakah kita rakyat Malaysia dapat menikmati buah-buahan seperti anggur, oreng, kiwi yang tidak ditanam di Malaysia? Ya, ini disebabkan melalui aktiviti perdagangan antarabangsa. Tajuk kita ialah Standard Kandungan 6.2 Perdagangan Antarabangsa. Standard Pembelajaran 6.2.1 menjelaskan konsep perdagangan antarabangsa. Di akhir pembelajaran, diharap pelajar dapat mencapai objektif pertama, menyatakan maksud perdagangan antarabangsa, dan kedua, menerangkan sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Apakah maksud perdagangan antarabangsa? Perdagangan antarabangsa merujuk kepada urusan jual beli barang dan perkhidmatan antara sebuah negara dengan negara lain. Urusan jual beli melibatkan import, ekspor dan entrepot. Urusan jual beli perdagangan antarabangsa berlaku dalam 3 bentuk, seperti yang disebut tadi, iaitu import, ekspor dan entrepot. Sekarang kita lihat apakah maksud import. Import ialah membeli barang dan perkhidmatan dari negara lain. Ini berlaku apabila sesuatu barangan tidak dikeluarkan atau tidak mencukupi untuk menampung keperluan rakyat tempatan. Contoh, Malaysia mengimport kelengkapan mesin kilang dari Jerman. Ekspor. Ekspor ialah menjual barang dan perkhidmatan kepada negara lain. Ia berlaku apabila pengeluaran barangan melebihi keperluan rakyat tempatan. Contohnya, Malaysia mengeksport sarung tangan ketat asli ke Amerika Syarikat. Kita lihat entrepot. Entrepot bermaksud membeli barang dari luar negara dan menjual semula. Barang yang diimport akan diproses dan diekspor semula. Negara yang menjalankan aktiviti entrepot ialah Hong Kong dan Singapura. Terdapat 6 sebab wujud perdagangan antarabangsa. Pertama, sumber semula jadi. Kedua, iklim dan jenis tanah. Ketiga, tingkat kecekapan pengeluaran. Dan keempat, budaya masyarakat. Kelima, harga faktor. Dan akhir sekali, sebab yang keenam, cita rasa pengguna. Kita lihat sumber semula jadi. Sumber semula jadi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap negara adalah berlainan dengan negara lain. Contoh, Malaysia dianugerahkan dengan biji timah. Afrika Selatan kaya dengan simpanan emas dan berlian. Negara yang kaya dengan sesuatu sumber semula jadi akan mengeksport sumber tersebut ke negara lain. Sebab yang kedua, iklim dan jenis tanah. Keluaran hasil pertanian dan perhutanan sesebuah negara berbeza akibat daripada perbezaan iklim dan jenis tanah. Contohnya, iklim khatulistiwa di Malaysia yang sesuai untuk menanam buah-buahan seperti durian dan pisang akan mengeksportnya ke China dan mengimport buah-buahan sitrus dari negara yang beriklim Mediterranean seperti Turki dan Chile Tengah. Sebab yang ketiga, tingkat kecekapan pengeluaran. Negara yang mempunyai faedah berbanding dalam pengeluaran sesuatu barangan akan mengkhusus dalam pengeluaran barangan tersebut dan mengeksport ke negara lain. Faedah berbanding yang dinikmati oleh sesebuah negara ialah sanggup mengeluarkan sesuatu barang dengan harga relatif atau kos lepas yang lebih rendah berbanding dengan negara lain. Contoh, Amerika Syarikat mengkhusus dalam pengeluaran kapal terbang dan mengeksport ke negara lain. Sebab wujud perdagangan antarabangsa yang keempat ialah budaya masyarakat. Budaya masyarakat yang berbeza akan mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam pengeluaran sesuatu barangan.
Contoh, Perancis terkenal dengan minyak wangi dan akan mengeksport minyak wangi, pada masa yang sama mengimport barang keperluan dari negara lain. Sebab yang kelima ialah harga faktor. Harga faktor-faktor pengeluaran seperti upah buruh, sewa tanah dan faedah dari modal akan mempengaruhi pemilihan teknik pengeluaran bagi sesuatu barang dan perkhidmatan. Contohnya, bilangan buruh yang banyak di India dan China membolehkan pengeluaran tekstil dan pakaian dihasilkan berintensifkan buruh. Dan sebaliknya, Amerika dan Jepun mempunyai barang modal yang lebih murah dan cekap, maka akan mengkhusus dalam pengeluaran kapal terbang, kereta dan jentera berintensifkan modal. Sebab wujud perdagangan antarabangsa yang terakhir iaitu cita rasa pengguna. Cita rasa masyarakat, terutama yang terdiri daripada pelbagai jenis kaum seperti Malaysia, adalah berbeza dan sukar dipenuhi dengan pengeluaran barang dan perkhidmatan dalam negara sahaja. Oleh itu, para peniaga mengimport pelbagai jenis barang dari luar negara untuk memenuhi cita rasa pengguna yang berbeza. Contohnya, pengimport tempatan akan mengimport ubat-ubatan dan herba tradisi dari negara China untuk memenuhi permintaan masyarakat China. Baik, marilah menjawab 3 soalan berikut. Soalan pertama, nyatakan 3 bentuk perdagangan antarabangsa. Jawapannya, import, ekspor dan entrepot. Soalan kedua, apakah maksud perdagangan antarabangsa? Jawapannya ialah, perdagangan antarabangsa merujuk kepada urusan jual beli barang dan perkhidmatan antara sebuah negara dengan negara lain. Soalan ketiga, mengapakah berlakunya perdagangan antarabangsa antara satu negara dengan negara lain? Pertama, perbezaan gaya hidup. Kedua, perbezaan mata wang. Ketiga, perbezaan harga faktor. Keempat, perbezaan budaya masyarakat. Jawapan yang betul ialah 3 dan 4, iaitu jawapan D. Itu sahaja untuk tajuk hari ini. Sekian, terima kasih.